Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 21 bulan 1 24 8 Rajab 45 kita teruskan pengajian kita dalam buku Wa Abshiru, terimalah khabar gembira, tadabbur daripada beberapa ayat pilihan. Sambungan kita pada kali ini muka surat 39, bab yang keempat, bersedekah. Berzakat dan bersedekah membawa berkat serta 10 kepentingan mengeluarkan zakat. Jemaah yang ada kitab muka surat 39, yang tak ada kitab buka ayat surah At-Taubah ayat 103. Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah. Biasanya penggunaan kalimah sedekah dalam Quran, dia pergi kepada zakat. Sedekah, zakat. Orang Arab sekarang ni pun masih lagi guna kalau kata sedekah, zakat. Kalau kita nak bagi duit pada orang yang bukan asnaf, kita tak kata sedekah, kita kata hadiah ataupun infak. Jadi infak bukan zakat. Macam kita hari ni banyak tabung-tabung yang dilancarkan. Ada tabung zakat, ada tabung wakaf, ada tabung sedekah umum. Jadi kita bezakan di antara duit-duit itu. Maka ambillah min amwalihim sadaqatan, daripada sebahagian harta mereka sedekah, yakni zakat. Allah tak suruh ambil semua harta orang. Min mana sebahagian. Banyak mana? 1/40. Dia punya skill zakat ni 1/40. Mana kalau kita ada 40 juta, zakat hanya 1 juta ya. Tidak banyak. Kalau ada 40 ribu, zakat dia 1000. Kalau ada 400, no, tak cukup zakat nisab. Jadi dia ada nisab dia. Nisab tahun ni berapa? 15,000 lebih, 20,000 ke berapa. Itu dia panggil ada nisab. Baik, apa keperanan zakat? Supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa tak keluar zakat, dosa bakhil, dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ini dosa tak keluar zakat, daripada akhlak yang buruk, akhlak bakhil, tak mau infak. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Tadabbur ayat Allah sebut ni, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini peranan zakat dua perkara. Yang pertama, membersihkan harta mereka itu dari dosa. Dosa apa? Dosa tak keluar zakat. Zakat ni dosa besar kalau tak keluar. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan, mensucikan jiwa mereka dari akhlak yang buruk. Ada orang ni nak sedekah bukan main susah. Kata orang kena tarik dengan tali baru sedekah. Jadi di antara sedekah yang ditarik dengan kuat, dengan paksa, zakat.
Perintah Allah Subhanahu wa taala supaya pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mengambil bahagian dari harta benda orang Islam sebagai sedekah ataupun zakat. Ini sebab itulah dia panggil zakat umum ini, zakat secara terbuka ini menjadi peranan pemerintah Islam, mesti ambil jibayatuz zakat, ambil zakat. Sebab itulah harta kita terbagi dua. Dia panggil harta zahir dengan harta tersembunyi. Harta zahir memang kita kena bayar zakat kepada pemerintah. Macam kilang-kilang, benda-benda hok nampak, itu dia panggil harta zahir. Harta tersembunyi yang duduk dalam rumah kita, barang-barang yang kita simpan, orang pun tak tahu kita ada harta, itu dia panggil ada kelonggaran. Dia kena bayar zakat. Cuma beza di antara khuz, ambil harta itu yang zahir. Masa zaman dulu zakat ternakan, satu padang dia ternak, jadi kita tahu berapa dia punya kadar, berapa dia punya kena. Zakat tanaman nampak. Jadi sekarang ni kita nampak banyak benda, kilang-kilang, syarikat-syarikat, itu semua tu dia panggil benda harta yang nampak. Ayat ini turun pada beberapa orang sahabat yang tidak ikut serta berperang dalam peperangan Tabuk kerana sibuk menguruskan harta. Ada sahabat yang tak pergi. Jadi untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka, diambil sedikit daripada harta mereka sebagai zakat. Ini kerana sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul kerana ketiadaan mereka dari peperangan itu, dan membersihkan diri mereka dari sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk menjauhi peperangan. Kenapa tak pergi perang? Kerana harta, nak uruskan harta, kerana sibuk dengan itu. Selain itu, sedekah atau zakat sebut akan membersihkan diri mereka dari semua sifat-sifat buruk yang timbul kerana harta benda, cintakan dunia, seperti sifat kedekut, tamak, bakhil dan sebagainya. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan para sahabatnya untuk mengambil zakat dari kaum muslimin ke pelosok negeri negara yang telah diperintah oleh Islam, dihantar. Dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan, orang-orang muslim wajib berzakat sebagai sedekah wajib yang menjadi sebab penghapusan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, kemudian panjatkan doa permohonan minta ampun sebagai bentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Maha mendengar atas apa yang hambanya doakan. Jadi ingat, bila kita ambil zakat ke, terima zakat ke, terima sedekah ke, terima hatta makanan orang beri pada kita pun, kita kena doakan kepada orang yang memberi. Jangan sampai tuan dia suruh berdoa baru berdoa. Itu sebahagian masyarakat kita ni, kalau pergi makan rumah orang, kalau tuan tak suruh berdoa, tak doa. Sepatutnya tak payah disuruh, sudah je makan kita doakan, Allahumma barik lahum fima a'taitahum fima razaqtahum. Jadi doakan, itu di antara keindahan Islam. Dalam tafsir As-Sa'di pula mengatakan, orang-orang mukmin dapat mensucikan dan menyempurnakan iman mereka dengan berzakat. Zakat merupakan amalan wajib yang akan membersihkan mereka daripada perangai buruk dan akhlak yang hina, menambah pahala di dunia dan juga di akhirat, dan menyuburkan harta dengan keberkatan. Ini satu lagi isu yang tak ada dalam cukai-cukai yang lain, isu barakah, keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, dapat dikatakan bahawa pembayaran zakat bermaksud membersihkan harta benda yang masih ada, kerana pada harta benda seseorang itu terdapat hak orang lain. 1/40 dalam harta kita hak orang miskin secara automatik, atau orang-orang lain. Islam telah ditetapkan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah sendiri yang bagi zakat dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada 8 asnaf zakat yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla.
Selama zakat itu belum dibayar oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi bila dia mengeluarkan zakat dari hartanya, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Maknanya kita selagi harta kita tak asingkan, bila cukup masa keluar zakat, kita tak asingkan duit. Maknanya hak orang ada dalam harta kita, hak orang miskin ada dalam akaun kita. Menunaikan zakat juga akan menyebabkan keberkatan pada baki harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperolehi keberkatan. Nampak banyak hari-hari kita duk gilak tengok akaun, tapi akaun kita tidak ada barakah daripada Allah. Kadang-kadang kita tak keluarkan harta kita untuk menjadi milik kita. Satu, perlu diketahui, walaupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini pada zahir dan asalnya ditujukan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang, namun hukumnya umum terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat Muslim untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, iaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membahagi-bahagikan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Hari ini pun kita tengok pusat-pusat zakat, PPZ dan badan-badan zakat telah mengeluarkan kenyataan setiap setahun apa yang mereka perolehi, berapa ratus juta, dan ke mana saluran yang telah disampaikan. Kita kata alhamdulillah, itu peranan pusat-pusat zakat. Jadi kita sebagai orang perantara, kalau kita tahu orang yang belum dapat, kita kena maklumkan, tuan kena ambil, kena minta pergi ke pusat zakat, ini borangnya ini. Jadi kena maklumkan. Maka dan Nabi SAW dalam ayat Quran, Tuhan kata wasalli alaihim, dengan makna doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, kerana sungguhnya doamu itu, doa Nabi SAW itu akan menjadi ketenteraman bagi orang yang penerima zakat. Kenapa tak nak? Siapa tak nak doa Nabi? Seterusnya dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya dan juga kepada setiap pemimpin dalam masyarakat agar dapat berdoa kepada Allah setelah melakukan pungutan zakat dan pembahagian zakat. Bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat, doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka dan akan mententeramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar telah menerima zakat mereka, insya-Allah. Kita nak confirm itu kuasa Allah, tapi sekurang-kurangnya ada doa yang menenangkan jiwa. Antara doa yang disarankan, doa ini kita ambil dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Mungkin ada ustaz-ustaz tanya ni, ambil mana ni ustaz? Tulis itu. Doa ni ambil dari Azkar, kitab Al-Azkarun Nawawi. Dia kata di antara doa yang dibaca bila orang bagi zakat ke sedekah, kita kata ajarakallahu fima a'taita. Coba ikut baca ni. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. 3 elemen kita minta kepada orang yang keluarkan zakat. Yang pertama, ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberimu pahala atas apa yang telah engkau berikan. Satu, maknanya zakat kamu bagi ni, kita minta Allah Ta'ala beri pahala. Yang kedua, waja'alahu laka tahura, dan menjadikannya sebagai penyuci jiwa kamu, pembersih harta. Harta kita tak ada lagi hak orang miskin, dan bersih jiwa kita daripada apa? Daripada sifat bakhil, sifat sayangkan harta. Wa baraka laka fima abqaita, dan Allah Ta'ala berkatimu apa yang masih berbaki dalam akaun, dalam simpanan, dalam geran yang kita miliki,
kita minta Allah berkat. Suka tak suka kita bila dapat doa ni, bila kita sedekah, bila kita infak, doa ni disampaikan kepada kita, tentu kita rasa senang hati. 3 perkara yang diminta. Alhamdulillah. Ni kena ingatlah, orang-orang yang terima zakat tu tulis doa ni. Nah, kita bacakan dia. Tak payahlah format rasmi, mana kita baca gitu je. Atau bacalah apa-apa doa yang merangkumi penerimaan, keampunan dan keberkatan harta pada pembayar zakat. Sekurang-kurangnya ada orang panggil sambutan daripada kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha fa uridu an akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nah, ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, setiap nabi ada doa mustajab. Makna Allah Taala bagi pada dia satu kuasa doa mustajab. Meminta jadi lalu. Hadis ini panjang. Nabi kata semua nabi dah doa, dah gunakan doa tu. Nabi Nuh doa, tenggelam habis bopok kapir. Nabi Musa doa, tenggelam raib Fir'aun dalam laut dengan kuncu-kuncunya. Mayat dia dihantar balik lepas dia mati. Semua doa. Aku simpan doa aku untuk syafaat pada umat pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itulah yang dipanggil Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat, Rasul Rabbil Alamin wa syafi'il muznibina yaumal qiyamah, utusan Allah pemberi syafaat pada hari kiamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka itu Rasulullah, dia kata aku simpan doa aku khas untuk menyelesaikan masalah kamu pada hari kiamat. Di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada akhir ayat ini dipanggil ilmu tadabbur. Biasanya awal ayat dengan ekor ayat, dia nak kait dua tu. Pada akhir ayat ini diterangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap ucapan hamba-Nya yang bertaubat. Allah Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hamba-Nya. Sama ada kita keluar zakat itu ikhlas ke tak ikhlas, Allah tahu. Kita sedekah infak, kita ikhlas ke tidak, di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Seperti rasa penyesalan dan penggelisahan yang timbul kerana kesedaran atas kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan dalam hati mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian sampaikan kepada mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua permintaan dan permohonan ampun dari hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua isi hati hamba-Nya yang tulus ikhlas dalam taubat mereka. Ini penting dalam kita bertaubat, kita istighfar, kita tahu Allah Ta'ala dengar. Jadi kalau kita istighfar secara sorang-sorang, tidak diketahui oleh orang, kita berdoa perlahan-lahan juga diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan itulah keindahan yang ada hubungan di antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran umum daripada ayat ini, zakat merupakan satu tanggungjawab dalam Islam, sebagaimana zakat yang kita dirikan, sebagaimana solat yang kita dirikan. Solat rukun Islam, puasa yang telah kita tunaikan, zakat juga adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5, di samping rukun pertamanya syahadah dan rukun terakhirnya menunaikan haji. Alhamdulillah. Syahadah, solat, puasa dan haji merupakan rukun-rukun Islam berbentuk ibadat atau amalan pengabdian, menjamin perhubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Al-Khaliq atau pencipta. Berbeza sekali dengan zakat. Ibadat disyariatkan dan dijadikan salah satu rukun Islam yang secara langsung melibatkan hubungan antara manusia sesama manusia. Dipanggil hablum minan nas. Jadi kita sama-sama kita, orang suka sebenarnya, orang miskin pun
kalau dia tahu orang ni keluar zakat setiap tahun sampai ke tangan dia, dia rasa suka dengan kekayaan yang kita miliki. Sebab apa dia suka? Sebab walaupun kita kaya, harta kita turun kepada mereka. Kerana itu di antara hikmah nak keluar zakat, kena zahirkan, tak payah sembunyi. Dia beza dengan harta sedekah. Kalau sedekah turun orang, kita boleh sembunyikan. Tapi kalau zakat, elok kita zahirkan supaya orang tak tomoh gitu, kaya dia ni, bisnes dia juta-juta, tapi tak nampak pun dia keluar zakat. Zahirkan. Macam sekarang ni, bila kita guna akaun NGO, payah juga nak sembunyi. Kalau kita sembunyi, orang tak tahu kita buat apa. Aku bagi duit banyak lah kau ustaz tu, ke NGO tu juta-juta, tapi senyap je nampak kereta dia yang makin besar. Bahaya kita, orang boleh tomoh kita macam-macam. Jadi kita zahirkan, tapi zahir berpada-pada lah, takkanlah bagi beras kampik, gambar besar-besar satu family kawan tu dimalukan. Tengok keadaan, tengok sesuatu yang sesuai. Maka zakat satu-satunya rukun Islam yang disyariatkan bagi menangani isu sosioekonomi manusia, di mana mereka yang kaya dikehendaki membantu yang miskin, yang berada membantu orang yang kurang berada, yang berkemampuan membantu mereka yang dalam keadaan kedaifan, dengan tujuan membentuk satu umat, suatu bangsa dan satu negara sejahtera dan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Islam semenjak dari awal diturunkan telah menyediakan saluran khas bagi mengumpul dana yang amat diperlukan masyarakat. Maka zakat yang dinobatkan sebagai salah satu rukun dari 5 rukun Islam merupakan tonggak agama dan kaedah yang sistematik disyariatkan dengan membawa hikmah dan falsafah yang amat besar. Islam sebenarnya mahu mengajar umatnya supaya berbudi baik dan luhur, menjadi orang dermawan, suka dan sentiasa bersedia untuk memberi pertolongan walaupun dalam jumlah yang kecil dan sedikit. Alhamdulillah. Setengah orang ni diholor dia tu, ustaz ini duit zakat saya. Ingat kau boleh lah 5,000, 500 je ada. Dan duit dia tak banyak. Tapi bila orang keluar zakat secara umum, maklum di publik, orang boleh kali dia punya berapa harta. Ish, orang ni keluar zakat 10 juta zakat. 10 juta maknanya aset dia ada 40 juta. Mudahnya nak kali, nak tahu harta orang, tengok dia keluar zakat. Sebab tu setengah orang tu dia tak bagi satu tempat, dia bagi banyak tempat. Mungkin dia bagi sini, bagi sana, supaya orang tak mudah nak kira sekaligus. Kita kata alhamdulillah, yang pentingnya kira pun tak apa, sebab zakat sudah dikeluarkan. Allah Ta'ala taqabbalallahu minna wa minkum as-sadaqatikum, Allah Ta'ala kabulkan sedekah kamu. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kepentingan mengeluarkan zakat ada 10 perkara. Saya akan ambil ringkas. Oleh kerana buku ni ada di tangan kebanyakan kita sudah ada buku, tuan-tuan boleh baca untuk pendetailan kepada perbincangan kita ini, insya-Allah. Yang pertama, kepentingan yang pertama zakat menyempurnakan keislaman seorang hamba. Jangan main-main, lengkapkan Islam kita tu dengan zakat. Zakat merupakan sebahagian daripada rukun Islam yang 5. Apabila seseorang melakukannya, maka sempurnalah keimanannya, keislamannya. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan suatu tujuan, hikmah, maqasid ataupun objektif yang amat agung, dan setiap muslim mesti selalu berusaha agar keislamannya menjadi sempurna. Sebab tu zakat dia ulang setiap tahun. Zakat berulang setiap tahun, sebagaimana salat berulang setiap hari. Sebab kita perlu bersihkan harta kita setiap tahun. Tahun ni keluar zakat. Itu di antara hikmah zakat tidak macam wakaf. Harta wakaf kita buat bangunan, harta kekal. Sebab kita wakaf sekali tak apa dah. Saya wakaf 10 juta buat masjid, cukup. Kalau kita mati, aset pahala sedekah jariah ni mengalir dalam kubur sepanjang masa. Itu perbezaan. Adapun zakat, kegunaan orang miskin setiap tahun. Jadi oleh kerana harta kita setiap tahun bertambah, harta kita setiap tahun, maka dia kena zakat setiap tahun.
Karena itu zakat aset cair, dia panggil aset cair, diberi kepada asnaf, digunakan pada ketika itu juga. Jangan simpan lebih daripada setahun, kerana tahun depan mari hak lain pula. Itu kita panjang lah. Macam sekarang ni ada sebahagian pusat zakat dia melabur, dia buat aset tu aset ni, kita kata itu kita serah ke majlis fatwa yang putuskan, bukan di meja ceramah yang boleh menimbulkan salah faham ataupun kecelaruan masyarakat. Baik. Ya, hikmah yang kedua, kepentingan yang kedua, membuatkan keimanan seorang menjadi sempurna. Yang tadi keislaman, ia ini keimanan pula. Beza iman dengan Islam, ya. Islam amali, kita turun padang bagi pada orang. Iman, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam hati kita. Mana dalil kita mengatakan sempurna keimanan? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga kita sayang pada saudara kita seperti kita sayang pada diri kita sendiri. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Sebagaimana kita suka jika ada saudara kita meringankan kesusahan kita, begitu juga sepatutnya kita suka untuk meringankan kesusahan saudara kita yang lain. Maka pertolongan itu menguatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita jadi, bila kita sedekah, kita bagi zakat, kita happy. Tak sama dengan kita bayar cukai ataupun kena denda ke JPJ. Tak sama. Bayar juga, tapi jiwa tidak sama seperti orang bayar zakat. Yang ketiga, penyebab masuknya ke dalam syurga. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan. Panjang hadis ini, saya sebut di akhirnya, dia sebut terjemahan. Sesungguhnya dalam syurga terdapat bilik yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Kalau kita sekarang ini macam bilik kristal, nampak belakang dalam, luar nampak. Kemudian ada seorang badui berdiri lantah bertanya, milik siapakah bilik yang cantik itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama bagi orang yang berkata baik, yang kedua memberi makan, di antaranya melalui zakat. Kita beri zakat pada orang ni, rajin berpuasa, solat kerana Allah pada malam hari di saat orang lain tidur. Maka hadis ini rawahu Tirmizi dengan sanad yang baik. Kita mengatakan itu di antara lubang lorong kita ke syurga, insya-Allah. Yang keempat, menjadikan masyarakat Islam seperti satu keluarga besar, suatu kesatuan ummah. Orang kaya tolong orang miskin, dan orang kaya pun jangan sombong. Jangan kata sebab akulah orang miskin senang. No, sebab orang miskin lah kita senang. Itu sepatutnya. Kalau tak ada kuli buat kerja, tutup syarikat kita. Siapa nak buat? Awak nak buat sendiri? Tak pandai pun dia. Pegang sepanah pun tak erti kata orang. Nasib baiklah ada orang miskin yang tolong jadi pomen, jadi mekanik di kedai dia. Jangan sombong. Pada itulah ulama salaf dia tanya, sebenarnya siapa hebat? Pemberi ke penerima hebat? Dalam sudut satu dimensi betul lah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi dari satu dimensi lain, kita beri kepada orang miskin, dia nak tunaikan hajat keduniaan dia. Dia nak makan, dia nak beli ubat, nak beli pakaian. Tapi dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita untuk akhirat kita. Sempurna keimanan, sempurna keislaman kita, dan dia beri pahala yang banyak kepada kita untuk aset akhirat. Jadi kalau kita tengok sudut yang kedua, mana penerima lebih besar daripada pemberi. Jadi masyarakat jadi satu keluarga. Zakat bermaksud yang kaya menolong orang miskin, dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang dalam kesulitan. Akhirnya setiap orang bersama berasa seperti satu keluarga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik pada orang sebagaimana Allah buat baik pada kamu dengan melalui harta. Surah Al-Qasas ayat 77. Yang kelima, memadamkan kemarahan orang miskin. Ada kala orang miskin itu menjadi marah kerana melihat kehidupan orang kaya yang serba mewah. Mereka dapat menaiki kenderaan yang mereka suka dengan berganti-ganti, pagi warna lain, kereta lain, petang lain, atau mereka tinggal di rumah yang mewah,
di mana sahaja mereka mahu, tidak dapat diragukan lagi, pasti akan timbulnya suatu kemarahan pada hati orang miskin pada zahirnya. Namun apabila mereka orang kaya tersebut memberikan derma kepada mereka, maka padamlah api kemarahan tersebut. Mereka akan mengatakan, saudara-saudara kami ini mengetahui kami berada dalam kesusahan, dan mereka mendoakan supaya lebih besar lagi keuntungan yang berlipat ganda, kerana lagi tinggi, lagi banyak zakat yang mereka terima. Yang keenam, dapat menghalang dari berlakunya pelbagai bentuk kecurian, pemaksaan dan perampasan, kerana dengan zakat sebahagian keperluan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah dipenuhi, sehingga hari ini dapat menghalang mereka, hal ini dapat menghalang mereka daripada terpaksa mencuri harta orang kaya atau berbuat jahat kepada orang lain. Nak curi apa lagi, orang bagi zakat kamu, kecuali orang yang memang jahat, bagilah berapa banyak pun dia tetap mencuri. Yang ketujuh, dapat menambahkan harta. Terkadang Allah SWT membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah tidaklah mengurangi harta. Macam mana tak kurang? Daripada 10 juta, daripada 40 juta sudah tinggal 39, kif tak kurang? Tuan-tuan jangan ingat molek, jangan duk kira akaun zahir saja. Ada satu lagi panggil akaun yang lain. Ibarat orang tua-tua, dia kata kita sedekah ni seperti menimba air perigi, air telaga. Air telaga kalau kita tak timba, duduk situ ya dia, berkarak kata orang, berlumut air. Tapi hari-hari kita timba, kita ambil dia naik lagi yang lain, naik lagi yang lain, air makin bersih, lumut pun tidak ada, air pun makin cantik. Demikianlah harta kita, bila zakat diberi, infak disampaikan, dia akan bertambah dengan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Contohnya sabda Nabi SAW, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta mereka, melainkan mereka akan terhalang dari mendapat hujan berkat dari langit. Hujan turun, hujan banjir. Sekejap-kejap kita dengar banjir kilat sana sini. Tempat ni tak pernah banjir. Masa kita beli dulu Pemaju tulis kawasan bebas banjir, beli rumah berjuta beli. Baru ni kawan saya buat rumah kawasan bebas banjir, belum naik rumah lagi air dah masuk. Dia kata air dulu rasmi rumah aku. Kata itulah, jangan duduk sedap sangat bebas banjir. Kita beli suasana, lokasi penting, tapi nak orang panggil nak declare kawasan bebas banjir, jangan terlalu berani. Waktu kita pergi melawat di selatan Thailand yang ana usahakan sedikit dengan sahabat-sahabat untuk bantu, air bukan mari dari bawah, air dari atas. Bukit dia pecah, satu pondok pusat pengajian agama ni beranak tinggal tiang je. Mari mana air? Tak ada hujan, dia kata. Air turun dari atas, masuk. Kita kata tak boleh nak kira lah air daripada mana. Tetapi amaran di sini besar. Nabi sebut dalam hadis ni, panjang hadis ni, ada 5 perkara. Siapa dia buat 5 ni, 5 halangan daripada Allah Azza wa Jalla. Di antara salah satu daripadanya, tidak ada orang yang menghalang zakat kecuali hujan rahmat tak turun. Yang turunnya hujan banjir kilat ke banjir sungguh, hujan yang menyusahkan. Kita ni kadang-kadang mengaruh air banjir, sampai hampir nak tenggelam kereta. Balik-balik kat rumah, buka paip, air tak ada. Nak kata apa? Orang dulu tak ada paip air pun, guna air perigi, air telaga ya. Tunggu air hujan turun, mereka dapat hidup senang. Barakah daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ingat ni sehari dua naik pula tarikh air. Jangan marah saya dekat air, saya sebut je dah, sebab khabar sebut naik kata apa. Nabi kata laulal bahaim lam taru, kalau tidak kerana hayawan nak minum air juga, kamu pun tak dapat hujan. Allahu Akbar. Terima kasih kepada hayawan kerana dia duk panggil hujan. Kita menumpang tuah
Hayawan-hayawan dia tak ada zakat, dia tu bahan zakat. Kalau kambing dia bela dengan cukup zakat. Allahu akbar. Baiklah, yang kesembilan, zakat akan mengurangkan kemurkaan Allah azza wa jalla, sebagian disebut inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatas su. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah daripada mati dalam keadaan buruk. Hadis ni rawahu Tirmizi, sanad dia dhaif. Yang pentingnya banyak hadis-hadis lain yang menggalak kita sedekah. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Sebab apa? Sebab kita hak miskin kita tunaikan secara wajib zakat, secara orang panggil pertolongan ihsan bukan zakat. Jadi kalau nak zakat semua, ya zakat semua, tak banyaklah kita punya infak. Satu zakat yang wajib, satu lagi dipanggil ihsan. Mana kita sendiri tu nak kepada pahala, kita sedekah. Alhamdulillah. Yang ke-10, dosa akan diampun sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Rawahu Tirmizi bisanadin sahih. Baik, zakat adalah amanah daripada Allah azza wa jalla. Sebenarnya harta kekayaan yang kita miliki itu adalah amanah daripada Allah. Dengan kata lain, setiap rezeki yang diperolehi, meskipun atas usaha dan penat lelah kita, bukanlah menjadi mutlak milik kita sendiri. Anak-anak, hal ini kerana dalam harta tersebut terdapat hak untuk isteri, anak-anak, kaum kerabat, jiran tetangga yang memerlukan pertolongan, fakir miskin yang mengharapkan belas ihsan, belas kasihan. Dalam dalam firman Allah Taala dalam surah Zariyat ayat 19, Allah kata apa? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin, yang meminta dan yang tak meminta. Jadi orang miskin ada dua kategori. Yang jenis suka minta ada, yang tak minta itu yang kita kena cari. Yang afdalnya kita sedekah kepada orang miskin yang tak meminta. Macam mana kita nak tahu? Ini kita kena lantik ejen-ejen dalam kampung-kampung yang pergi siasat. Alhamdulillah pihak masjid ada lajnah kebajikan kita turun padang pergi cari orang miskin yang tak meminta. Hodok minta hari-hari. Kadang-kadang saya tanya kenapa kunci gedung rezeki, dia panggil apa tu? Yang bekas berah gula kat bawah tu apa? Apa dia panggil? Gerobok rezeki. Kadang-kadang dia mari bawa kereta, dia angkat semua pergi. Dia kira dia yang nak makan. Itu yang orang jenis lagi ni. Pasal tu gerobok kena kunci. Ada orang yang tak minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa, tak minta. Hak ni yang kita kena cari. Besar pahala yang ni. Allahu akbar. Baiklah. Dalam ayat Quran surah Al-Imran ayat 180, ayat tu agak panjang, tuan-tuan boleh tengoklah. Baik, sesungguh-sungguh pun demikian, Islam tidak menghalang umatnya untuk menjadi orang berharta. Ini terbukti dengan adanya dorongan kepada umat Islam agar bekerja keras mencari rezeki walaupun mengetahui kedatangan hari kiamat pada keesokan harinya. Maknanya usaha kita kena buat, kita kena jadi orang kaya. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, ikon orang kaya dikenali dengan nama Abdurrahman bin Auf, ataupun menantu Nabi SAW, iaitulah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika gawat negara tak ada bajet nak pergi berperang, Uthman yang holorkan berapa puluh ekor unta dengan barang-barangnya di atas unta dengan untanya. Maka Nabi SAW gembira. Nabi kata, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthman tak ada mudarat lagi apa dia buat lepas daripada hari ini, kerana sumbangannya yang terlalu besar. Manakala Nabi tak suka dengan orang yang infak, orang yang banyak harta, tentulah Uthman nak kahwin anak dia kali kedua, dia kata tinggalkan bisnes, mari kita dakwah aja. Nabi tak suruh tinggal. Bahkan Nabi puji Sayyidina Uthman kerana dialah tokoh jutawan, tokoh hartawan, tokoh ahli kopra yang beriman kepada Allah, yang menunjukkan contoh yang baik. Kalau tuan-tuan baca, semalam saya cerita tentang Abdurrahman bin Auf, bagaimana ketika dia terkenangkan kepada kekayaan yang dimiliki dan mengenangi sahabat-sahabat seperjuangan yang telah pergi, menangis
Abdul Rahman, sehingga sampai mereka tak jadi nak makan buka puasa. Nah, ini maknanya walaupun dunia di tangan tapi tidak melekat di hati. Itu penting. Ini kerana mereka faham bahawa kehidupan sebenar adalah kehidupan di akhirat, dan harta sebenar adalah harta yang dihantar untuk dinikmati untuk hari akhirat. Jadi baiklah, ini kita kempen hartaku milikku. Tuan-tuan ambil hartaku milikku ni, macam mana harta nak jadi milik kita? Yang pertama yang kita dah guna, yang kedua yang kita dah pakai, yang ketiga yang kita infak. Kesimpulan ayat sebagai penutup, yang pertama, pensyariatan zakat kepada manusia adalah semata-mata untuk menyuburkan keadilan dalam kehidupan manusia dan membela golongan yang diuji dengan kemiskinan dan kesusahan. Dua, melalui pengagihan zakat yang sempurna akan mampu meningkatkan ekonomi umat Islam. Tiga, menjadi kewajipan dan tanggungjawab kita untuk menunaikan zakat. Mudah-mudahan amalan berzakat akan dekat di hati dan dapat meraih keberkatan rezeki, bahkan memperoleh ketenangan hati serta hidup bahagia di dunia hingga ke mati. Dan dalam ilmu tadabbur tentang sedekah, dia kata kenapa dalam Quran Allah Ta'ala banyak wa anfiqu, banyak gunakan ayat infak. Kenapa? Sebab manusia ni dia suka dengar. Bila dia suka dengar, dia sebati dengan jiwa dia. Jadi bila kita terlalu banyak dengan ayat zakat, ayat sedekah, jadi kita pun nak sedekah. Alhamdulillah, tak kira lah sedekah subuh ke, sedekah asar ke, sedekah Jumaat ke, itu semua tu ilmu psikologi, nak menggalakkan orang sedekah tak. Kita kata sedekah hari Jumaat, ramai orang bagi. Sedekah hari Sabtu tak ada orang buat. Macam kempen hari ni, orang duk kempen Jumaat subuh macam Jumaat. Tapi dia kempen sehari tu je, hari lain kosong juga. Kempen 5 hari dah bang. Dia kata nanti lah ustaz, kita buat satu-satu lah, dipersilakan. Yang penting kempen tu jalan. Cuma ada orang bergurau, dia kata kalau kempen subuh macam Jumaat tak apa, tapi kalau kempen Zuhur macam Jumaat tak boleh. Betul ke Zuhur macam Jumaat tak boleh? Pasal apa Zuhur tak boleh macam Jumaat? Sebab Zuhur 4 rakaat, Jumaat 2 je. Kalau Zuhur macam Jumaat batal solat kita. Itu dia panggil ilmu gurau-gurau lah. Kita ni hidup serius sangat pun tak boleh juga. Baiklah, tamaklah tadabbur kita hari ni. Ayat berapa? Ayat surah At-Taubah ayat 103. Mudah-mudahan ada manfaat, membangkitkan semangat untuk menjadikan program hartaku milikku, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.